Terima kasih kepada Timbalan Tuan Speaker. Badan Speaker tak ada Tak apalah, berbunyi lady first lah. Okay. Nanti kita bagi peluang lagi. Jangan risau. Okay. Sektor pembuatan merupakan sektor yang paling produktif di Selangor. Sektor pembuatan merupakan penyumbang kedua besar kepada KDNK Selangor selepas sektor perkhidmatan. Dan juga penyumbang peluang pekerjaan yang kedua besar di dalam negeri. Demi memulihkan ekonomi Selangor adalah sangat penting untuk memulihkan sektor perkhidmatan dan juga sektor pembuatan dahulu supaya kedua-dua sektor ini dapat kekalkan sumbangan mereka kepada KDNK dan juga peluang pekerjaan. Sehubungan dengan itu, saya amat mengalu-alukan usaha kerajaan menyemarakan semula industrial pelancongan domestik dengan menyalurkan subsidi voucher pelancongan yang berjumlah RM2 juta serta meluluskan insentif khas kepada pembantu pelancong, pengusaha homestay dan host community yang berjumlah RM600,000. Dan ini saya juga ingin menarik perhatian kerajaan dengan idea pelancongan perindustrian yang saya yakin sangat berpotensi untuk menyumbang sedikit sebanyak demi menggiatkan semula ekonomi kerajaan, ekonomi negeri. Pelancongan perindustrian ataupun dipanggil industrial tourism dengan izin merupakan satu gabungan di antara sektor perkhidmatan kerana melibatkan pelancongan dan juga sektor pembuatan kerana melibatkan perindustrian. Boleh dikatakan bahawa pelancongan perindustrian adalah gabungan dua sektor yang paling utama di Selangor. Walau bagaimanapun, idea ini masih baru di Malaysia maupun di Asia Tenggara. Mungkin adanya kilang-kilang yang bersedia dilawat oleh pelancong, tetapi usaha-usaha ini hanya dilakukan secara individu, kilang-kilang berkenaan dan tanpa bantuan ataupun inisiatif daripada pihak kerajaan. Konsep pelancongan perindustrian adalah untuk menambah baikkan kilang yang hanya menjalankan aktiviti pembuatan kepada satu kilang yang mempunyai kawasan pameran, bengkel kraft tangan dan juga membenarkan pelancong melawat ke kilang tersebut, mendengar penerangan sejarah dan teknologi kilang dan memahami produk yang dihasilkan dan melibatkan diri dalam bengkel-bengkel yang berkenaan tentang produk. Selepas itu membeli produk buatan tempatan yang berkualiti dengan lebih yakin setelah lawatan mereka kepada kilang berkenaan. Pelancongan perindustrian bukan satu matematik yang berformula 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi merupakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Ke 4 pun bolehlah. Dengan gabungan sektor pelancongan dan perindustrian, para pelancong sebenarnya mempunyai lebih banyak dedahan kepada produk-produk yang dihasilkan oleh kilang-kilang pertempatan, tidak kiranya dari aspek teknologi pembuatan, bahan mentah yang digunakan ataupun konsep niaga kilang. Hal ini secara tidak langsung akan mendidik para pelancong tentang keistimewaan setiap produk, betapa susahnya ia dihasilkan dan harus dihargai oleh pengguna. Pendidikan sebegini adalah amat penting terutamanya kepada anak-anak murid kita. Palakong merupakan satu dun yang 1/3 kawasannya diliputi oleh kawasan perindustrian. Dan kebanyakan daripada industri-industri ini adalah kilang-kilang yang mengeluarkan produk akhir ataupun dengan izin end product seperti makanan, perabot, shampoo, kertas, lampu LED dan sebagainya. Industri-industri ringan dan sederhana ini amat bersesuaian dengan pelaksanaan projek pelancongan perindustrian. Oleh sebab ini, saya amat berharap Palakong dapat dibahagikan sebahagian bajet daripada pakej rancangan ekonomi yang dibentangkan kali ini demi menjayakan projek pelancongan perindustrian di Palakong ini. Saya amat yakin sekiranya projek pelancongan perindustrian di Palakong berjaya, kita dapat menyumbang lebih banyak daripada bajet yang dilaporkan dan kesemuanya manfaat ini akan dinikmati oleh bukan sahaja pihak kerajaan tetapi juga seluruh rakyat Selangor. Kedua, saya ingin menyentuh tentang Rumah Selangorku Harapan dan Rumah Idaman. Saya amat mengalu-alukan keputusan kerajaan dengan memperuntukkan RM600,000
untuk menangguhkan bayaran dan penstrukturan semula skim Smart Saver yang dimanfaatkan kepada 2,700 orang peserta di bawah pakej Selangor Prihatin 2.0 demi mengurangkan beban rakyat yang sekarang hidup di pasca COVID-19 ni. Bukan sahaja begitu, usaha kerajaan memperkenalkan insentif galakan pembinaan rumah Selangorku yang mendorong pemaju membina rumah Selangorku Harapan yang berkeluasan minimum 1,000 kaki persegi pada harga jualan tidak melebihi 250,000 seunit. Tiba-tiba nak cakap juta pula. Siap dilengkapi dengan kelengkapan asas rumah merupakan satu usaha yang sangat prihatin kepada rakyat. Skim Smart Saver kemudian beli yang membenarkan penyewa rumah mendapatkan balik 30% daripada jumlah bayaran sewa yang terkumpul sepanjang tempoh sewaan supaya menjadi wang ini sebagai bayaran deposit membeli rumah telah membantu rakyat menabung bayaran deposit rumah mereka dengan cara yang lebih senang. Saya berasa sangat bersyukur atas keputusan kerajaan untuk bukan sahaja menyambung skim ini tetapi mengembangkan lagi bilangan rumah di bawah skim ini demi membenarkan lebih ramai lagi peserta di bawah skim ini. Walau bagaimanapun, kalau berbanding dengan rakyat yang memang memerlukan bantuan bayaran sewa rumah di Selangor, 2,700 orang peserta skim Smart Saver sahajalah yang mampu kerajaan membantu kerana mereka yang lain bukan di bawah skim Smart Saver yang dianjurkan dan dimiliki ataupun dikuasai oleh kerajaan. Selain itu, terdapat juga unit-unit rumah Selangorku dan rumah mampu milik yang sedang dibina atau telah siap dibina sekarang masih tidak dapat ditawar habis kepada penduduk B40 dan M40. Unit-unit ini tidak dapat menukarkan status mereka kepada rumah Selangorku Harapan kerana keluasan unit-unit ini adalah kurang daripada 1,000 kaki persegi. Demi menambahkan unit rumah Selangorku Harapan dalam masa yang tersingkat untuk memberi manfaat segera kepada rakyat Selangor terutamanya golongan B40 dan M40, saya mengesyorkan bahawa kerajaan memberi pertimbangan untuk membenarkan unit-unit rumah Selangorku dan rumah mampu milik yang telah disiap bina ataupun sedang dibina mendapatkan peluang untuk menyertai projek rumah Selangorku Harapan dan projek rumah idaman. Dengan ni saya nak pantun sikit. Yang ni saya tulis sendiri ya. Dalam umur 30 lebih ni, pantun pertama. Masuk permis kena periksa suhu. Bagi mana-mana sila tinggalkan nama. Asalkan kerajaan dan rakyat berganding bahu, pasca COVID kita hadapi bersama. Tak ada, itu saja. Nanti siapa yang boleh sambung, bolehlah dipersilakan, mengalu-alukan. Saya amat berharap cadangan-cadangan saya dapat dipertimbangkan oleh Dewan Yang Mulia ini dan dengan ini saya mohon menyokong.